Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحوض المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid Al-Hikmah serta jawatan kuasa, yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Saya tak lupa yang dimuliakan untuk ketua kampung kita. Sidang hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah thumma alhamdulillah. Tinggi-tinggi dalam puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah serta kasih sayang Allah Ta'ala pada kita, maka pada hari ini sekali lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kita peluang untuk kita dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat tunaikan salat pada maghrib di mana tempat yang Allah sangat suka. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan hadirnya kita ke masjid ini, kita langkah kaki ke masjid nanti bila turunnya fitnah yang sangat dahsyat, iaitu fitnah Dajjal, mudah-mudahan kaki kita tak menuju ke arah mencari fitnahnya. Hari ini kita cari redha, kasih sayang Allah. Nanti di hari turunnya fitnah yang besar, kaki kita tak akan maju untuk mencari fitnah itu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayah, kekuatan untuk kita dapat amalkan. Ya tuan-tuan, insan terpilih yang bertuah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari ini
Jadi kurniakan bagi tuan-tuan apa dia, iaitu taufik dan hidayah, kekuatan dan petunjuk daripada Allah. Dan disebut dalam hadis tentang solatnya berjamaah ini, dia kata ini sebagai satu hidayah, satu jalan petunjuk. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, man sarrahu ayyalqallahu ta'ala ghadan musliman, kata Nabi, siapa yang daripada kamu, man sarrahu, siapa yang kamu ingin sangatlah, ayyalqallahu ta'ala ghadan, untuk menghadap Allah, untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala musliman, esok dalam keadaan musliman, falyuhafiz ala haula'is salawat, tak boleh tidak, kita kena jaga ini sembahyang. Sembahyang apa? Iaitu sembahyang fardu 5 waktu. Haula'is salawat, di mana? Haitsu yunada bihinna, di ketika di mana tempat azan diazankan. Jadi disebut juga dalam hadis itu hadza sunanul huda, dan inilah jalan-jalan petunjuk. Jadi alhamdulillah kita berada dalam jalan petunjuk sekarang. Ya, kita dapat tunaikan solat fardu secara berjamaah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan kita jadi insan yang sentiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ruang dan peluang, sihat dan kekuatan untuk kita dapat tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya solat yang kita laksanakan 5 waktu dengan secara berjamaah. Ya, insya-Allah selepas kita solat berjamaah seketika, kita diberi lagi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala duduk seketika, ya, dalam majlis ilmu sementara menunggu isyak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha kulluhum damin 'ala Allah. 3 golongan yang saya pun pernah sebut, mudah-mudahan jadi semangat untuk kita lah hari ini. 3 golongan, adakah kita terletak dalam golongan ini? Ya, 3 golongan, katakan thalatha kulluhum damin, 3 golongan ini semua sekali damin 'ala Allah Ta'ala, mereka ini semua dalam janji Allah Ta'ala, dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 3 golongan ini, in asya, kalau 3 golongan ini hidup, kalau 3 golongan hidup, in asya, kalau 3 golongan ini hidup, ruziqa wa kufiya, ya, rezekinya Allah Ta'ala permudahkan, Allah Ta'ala sempurnakan. Adakah kita tergolong dalam golongan ini? Tak? Mudah-mudahanlah. Ya. Wa in mata, dan kalau 3 golongan ini ditakdirkan matilah 3 golongan ini antaranya, kalau kita lah dimatikan, adkhalallahul jannah, Allah Subhanahu wa taala akan letakkan di dalam syurga. 3 golongan ini kalau dihidup, rezekinya Allah Ta'ala permudahkan, insya-Allah rezeki Allah Ta'ala susun, tak ada kesempitan dalam kehidupan. Dan kalau dimati, Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam syurga. Tentu tuan-tuan masih ingat lagi yang pertama apa dia? Iaitu dakhala baitahu fasallama, orang yang man dakhala baitahu, siapa yang masuk ke rumahnya, fasallama, dia beri salam, fahuwa dhamin 'ala Allah, orang ini letak dalam janji Allah. Tadi 2 tadi, hidup rezekinya sempurna, mati Allah Ta'ala dalam syurga. Yang kedua, man kharaja ilal masjid, siapa yang keluar, tujuan dia ke masjid. Man kharaja ilal masjid, siapa yang keluar untuk ke masjid, fahuwa dhamin 'ala Allah, dia juga di bawah janji Allah. Apa dia? Kalau orang ini terus hidup, rezekinya dimudahkan, Allah Ta'ala sempurnakan. Kalau dia mati, Allah Ta'ala letak dalam syurga. Apalagi yang ketiga, iaitu 3 golongan ni lah. Kita letak yang mana? 1, 2 kita dah ada, insya-Allah. Yang ketiga apa dia? Wa man kharaja fi sabilillah, orang yang keluar dari rumah dia untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Fahuwa dhamin 'ala Allah, dia juga terletak dalam golongan orang yang di bawah janji Allah Ta'ala. Kalau dia terus hidup, rezeki dimudahkan, kalau dia mati, Allah Ta'ala letak dalam syurga. Jadi tuan-tuan, yang ketiga kita kata ni bukan kita ke apa, siapa yang keluar di jalan Allah, tuan-tuan kasih dia Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fi sabilillah ialah keluar daripada rumah untuk mencari ilmu, ya, itu keluar fi sabilillah. Ya, keluar daripada rumah juga untuk solat, untuk tunaikan solat, tanggungjawab yang sangat besar berjamaah ini juga tuan-tuan dikira fi sabilillah. Mudah-mudahan jadi ketiga-tiga ni ada, Allah Ta'ala pilih kita, alhamdulillah. Allah letakkan kita dalam 3 golongan. Andai kata ni kita masih hidup, insya-Allah Allah Ta'ala susun rezeki, jangan khawatirlah. Andai kata nanti kita
sampai masanya kita diambil oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, ya Allah akan letakkan kita dalam syurga. Mudah-mudahan Allah pilih saya tuan-tuan dan perempuan dalam jemaah ni sekalian, perempuan insya-Allah. Ya, hari ini masih lagi kita dalam solat berjamaah, jumpanya dekat berjamaah, iaitu berhubung tentang yang lepas qunut selesai. Maka hari ini sedikit kita cuba bincangkan tentang qunut nazilah pula. Berkata penyusun Fathul Mu'in, dan disunatkan dalam semua solat fardu yang 5 ketika i'tidal daripada rakaat yang terakhir, rakaat akhir. Kalau sembahyang maghrib tadi rakaat yang ketiga, kalau sembahyang subuh rakaat kedua, isyak yang keempat lah, begitulah. Zuhur, asar juga disunatkan dalam semua solat fardu yang 5 ketika i'tidal di rakaat terakhir. Macam kita buat solat subuh tu, doa qunut. Jadi ini qunut nazilah. Kenapa dikata qunut nazilah? Iaitu di ketika bencana. Sekarang tak dinafikan lah, sekarang kan bencana kan, kita kata ni musibah. Di ketika kita di musibah, ketika kita diuji begini, disunatkan setiap waktu baca qunut nazilah. Qunut nazilah yang disediakan oleh Jabatan Agama Islam juga semua adalah ni, Pak Imam semua surau masjid adalah. Siapa yang nanti jadi imam memang insya-Allah dah lancar fasal, dah hafal lah qunut nazilah itu, maka boleh diamalkan. Sekalipun bagi seorang makmum yang masbuk untuk melakukan qunut nazilah bersama-sama yang melakukannya jika berlaku nazilah, iaitu bencana. Jika berlaku sekarang, ya, sekarang lah dikira bencana lah. Tuan-tuan sebab yang dimuliakan oleh Allah SWT pun imam kita selalu doakan jauh daripada jangkitan, jauh daripada wabak, jauh daripada macam-macam, daripada balak bencana musibah. Itu umum lah balak bencana tu. Tapi kalau ini khusus bencananya apa tuan-tuan? Penyakit yang Allah turunkan pada kita hari ini. Saya suka sebut lah, biasa sebut kan. Tuan-tuan, hari ini kita khawatir dia akan lebih lagi. Kerana apa? Ramai di kalangan kita ini yang tak nak kembali kepada Allah, tak nak kembali kepada Allah, tak nak kembali kepada Allah. Allah panggil kita hari-hari, Allah panggil kita satu hari satu malam 5 kali. Ramai yang tak nak kembali kepada Allah, ramai kembali kepada kehendak sendiri, ramai kembali kepada apa yang disuka. Dia tak nak kembali kepada apa yang Allah suka. Jadi kalau berterusan ni, kena kembalilah kita. Dia tak ada jalan lain lagi dah. Kerana apa? Hari ini manusia telah banyak yang lalai, jauh daripada taat perintah Allah. Kita khawatir. Jadi tak dinafikan yang ni Allah Ta'ala turunkan ni ujian bagi kita lah, ujian supaya kita sungguh-sungguh amalkan satu hadis, supaya kita sungguh-sungguh amalkan apa tu? Satu hadis kudusi yang saya pernah sebut juga. Apa dia kata Allah SWT dalam hadis kudusi, sekiranya berlaku di tempat kita ni 3 perkara, maka kata Allah Ta'ala, aku akan tangguhkan musibah. Sekarang dah kena musibah dah. Inilah nazilah, qunut yang dibaca di ketika saat musibah menimpa. Apakah 3 perkara itu tuan-tuan? Yang pertama, selagi ada yang ulang alik rumah masjid, kan saya pernah sebut. Jadi hari ini tak boleh tidak lah, kena semua lagi ulang alik rumah masjid. Laki-laki akil baligh ni, laki-laki yang akil baligh yang patut ambil tanggungjawab. Datanglah, Allah panggil, datanglah. Kesian kita tak ramai kan. Yang jadi hamba Allah tu ramai, tapi apa salah kita balik kepada Tuhan kita? Apa salah kita balik kepada Allah punya kehendak? Kenapa kita lagi manusia sekarang ni, ya Allah, kerasnya hati, ikut kehendak sendiri, tak ikut kehendak Allah. Baliklah, insya-Allah, sungguh insya-Allah datang ramai-ramai. Solat berjamaah ni macam solat Jumaat lah. Tak dapat pun 1/3 daripada solat Jumaat tu dah kira insya-Allah lah tu. Insya-Allah musibah yang ada sekarang Allah tarik cepat, insya-Allah. Saya yakin solat fardu ni 1/3 daripada yang ada solat Jumaat pun dah cukup kuat sangat dah. Cukup kuat. Kalau yang solat berjamaah dikit bagi kita ni ada 300 dapat 100 pun dengan cantik dah. Solat fardu dah kuat dah tu 1/3. Hari ini kita lalai raikan panggilan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala turunkan ni, jangan rasa apa pula, rasa Allah nak kita kembali kepada dia. Kembalilah. Yang kedua, dalam hadis kudusi tersebut, kalau ada perkara ini berlaku di satu kampung tu, aku tangguhkan musibah.
Apa dia ada hubungan kasih sayang kerana Allah. Berjumpa, berpisah, kasih sayang semata-mata kerana Allah. InsyaAllah, InsyaAllah kalau tarik cepat musibah ni, InsyaAllah. Kerana hubungan ni kurang dah sekarang, tak berapa selesa nak buat hubungan ni. Yang ketiga apa dia, tuan-tuan? Yang kita pun insya-Allah, tuan-tuan juga perempuan, mungkin ada orang perempuan kat sini kan, mungkin dah amalkan. Selagi ada yang terus bangun malam memohon pada Allah Ta'ala untuk beristighfar kepada Allah. Dalam hadis itu disebut, selagi ada yang bangun di hujung-hujung malam beristighfar kepada Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam kelompok yang tiga kumpulan itu. Kita jadi orang yang Allah pilih dapat ulang alik rumah masjid. Kita Allah Ta'ala pilih jadi orang yang satu buat hubungan kasih sayang macam ni, kita jumpa pisah kasih sayang kerana Allah. Yang ketiga, dan kita terus dipilih oleh Allah Ta'ala jadi orang yang bangun malam lah, malu kita dengan Allah. Dan banyak masa dia, banyak nikmat masa dia, bagi panjang masa dengan kita. InsyaAllah ni kalau tiga perkara ni seramai 1/3 daripada penduduk kampung lah yang akil balik ni, InsyaAllah senang nak kira ni. Kalau masjid ni datang Jumaat penuh, 1 daripada jemaah ni 1/3 tu kuat. Tapi adakah hari ni yang jaga solat berjamaah dapat 1/3 daripada solat Jumaat? Kalau belum ada, kena usahakan tu. Kata nak tarik musibah cepat kan, dah ada dah sekarang. Kunut nazilah juga. Kerana musibah kita baca juga dah. Amalan itu kena buat. Amalan itu kena buat. Tuan-tuan, hari ni kalau dah tak dapat juga, kita dah harap-harap pada Allah, tapi tak dapat juga, datang 1/3 tak dapat ramai, kita harap, ya Allah, biarlah aku Engkau pilih dalam kelompok itu. Tak dapat 1/3, biar aku ada di situ. Tak dapat nak buat 3/3 tak ramai, pilihlah Allah, doalah pada Allah supaya Allah pilih kita lah. Ya Allah, tak ramai nak tarik rahmat kasih sayang Allah, aku jadi orang yang terpilih tarik rahmat kasih sayangmu. Okey, tak apalah, insya-Allah. Ya tuan-tuan kasih di Allah Subhanahu Wa Taala tentang kunut nazilah tadi. Masa bila nak baca? Kalau sembahyang zuhur ya rakaat keempat. Rakaat keempat lah sebelum kita sujud. Kalau maghrib rakaat ketiga tadi dah. Bersama imam yang melakukannya, jika berlaku nazilah. Apa dia nazilah? Iaitu bencana ditulis dalam kitab ini. Kalau berlaku nazilah, kita bacalah ke atas orang Islam. Mana hari ini bukan tempat Islam, memang dah ya pada dalam negara kita dah, dalam kawasan kita sekarang. Kalau kita tak kena hari ini, tapi ada orang Islam yang kena. Tempat kita tak kena. Di Selangor, di Kuala Lumpur dah kena. Tak salah, kita teruskan kunut nazilah. Kata kita selamat, kita zon hijau ni, merah ni, Johor. Tak, disuruh juga buat kunut nazilah untuk yang lain. Oh, kita sini Semenanjung selamat, yang ada Sabah Sarawak kan. Ada orang Islam kat sana tuan. Kalau kat sini dia kata di kalangan orang Islam yang terinyaya ataupun yang ditimpa musibah itu, untuk diri orang Islam munafaatnya itu. Untuk apa? Nazilah lah, bacalah kunut nazilah. Yang kena orang Sabah Sarawak sana. Semenanjung tak kena apa pun, orang Semenanjung juga kena buat kunut nazilah kerana di sana tu orang Islam yang diusibah itu. Ini dilakukan kerana ittiba'. Belum. Seperti dia kata, sepertinya ada orang Islam yang tertawan, orang Islam yang ditawan oleh musuh. Kita kena membuat kunut. Kita tak tahu, kita orang yang bebas. Orang yang bebas nak buat apa hari ini? Kena ambil tanggungjawab. Doa dalam kunut nazilah itu, dalam baca, dalam sembahyang itu. Lagi ada yang mana orang yang tertawan ataupun orang alim. Ada orang alim yang orang alim yang ditangkap, ditawan begitu. Ataupun pahlawan daripada kalangan tentera Islam yang ditawan juga. Disebut tentang ditawan awal tadi tu. Ini semua dikira sebagai musibah pada orang Islam. Buat kunut nazilah. Dan ini dilakukan kerana ittiba', iaitu apa dia ittiba'? Kerana mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Islam ditimpa musibah, Nabi buat juga kunut nazilah setiap waktu tuan-tuan. Sama sahaja bacaan yang sama aja bencana yang menakutkan. Sama sahaja bencana yang menakutkan itu, sekalipun kerana takutkan musuh yang juga beragama Islam. Musuh kita, musuh kawasan kita kan berperang, kita sebelah-sebelah antara daerah-daerah. Ini zaman dulu lah, sekarang dah tak ada. Dulu Johor dengan Melaka pun boleh jadi kan, Melaka dengan Negeri Sembilan, sama-sama itu Islam semua. Pun yang dia pun kunut nazilah, kita pun kunut nazilah juga. Ini musibah. Berlaku perbalahan, pergaduhan antara orang Islam pun kena buat sampai hilang perkara itu.
Ya begitu. Kerana apa? Kerana perkara ini ikut cara Nabi SAW. Sekalipun kerana takutkan musuh yang juga beragama Islam musuh itu. Ataupun hari ini kita dalam kemarau. Disebut di sini. Ataupun kemarau. Ataupun kelaparan. Ataupun wabak. Yang terakhir ditulis. Musuh, sama ada musuh itu Islam. Kita diserang dan kita menyerang juga tuan-tuan. Maka hari ini tak boleh tidak lah. Amalkan ni sunat je, sunat. Tak nak buat tak mengapa. Ada beberapa perkara yang boleh buat Indonesia, banyak perkara lah. Termasuk dekat sini tadi kemarau. Ini kemarau bermakna kalau sekarang kemarau panjang sampai tak ada, mungkin pernah berlaku kan tahun 70-an dulu. Maka kita buat kunut nazilah. Dan tak ada pun kita ambil satu langkah yang lagi khusus, iaitu kita buat solat sunat istisqa, iaitu solat sunat minta hujan. Lagi dalam keadaan kelaparan sebut tadi, ataupun dalam keadaan wabak. Sekarang yang disebut, kalau kita sekarang ni jelaslah wabak sedang merebak di sana sini. Kita semua dalam keadaan tak merdeka, kita rasa dalam keadaan tak aman sekarang. Buatlah kunut nazilah. Kerana ni bicara Jabatan Agama Islam pun dah berikan setiap masjid. Tak buat apa? Tak apa-apa, tak buat. Tak nak baca dalam sembahyang, lepas sembahyang ambil tengok teks tu, kita baca teks tu. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika. Tak kira lah, kita tak hafal kan. Baca teks. Namun ni kunut nazilah, dan baca di luar sembahyang pun tak apa. Tak jadi kunut nazilah, jadi doa biasa lah. Tuan-tuan dikasih di Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Fathul Mu'in juga, dalam situ disebut, penyusun sebut apa? Wa haitsu doa li tahsil syai' kadaf'il bala anhu fi baqiyatil umri ja'ala batni kawaihi ila sama aw li raf'i bala'i wa qa'abihi ja'ala dhahrihima ilaiha. Kita lihat. Dan tatkala berdoa, tatkala baca doa kunut nazilah ataupun kita kata baca di luar sembahyang, doa yang kita faham lah. Mungkin kita tak faham doa nazilah, kita tak faham terjemah dia, kita tak tahu bila masa nak paling tangan ke bila masa nak tadah tangan. Tuan-tuan, dalam ini juga penyusun kitab Fathul Mu'in juga dalam hadis ada disebutkan, tuan-tuan, kalau hari ini kita berdoa dan tatkala berdoa bagi menghasilkan sesuatu apa? Kedudukan tangan adalah seperti mana tolak balak di masa akan datang. Hari ini doa nazilah tu, iaitu doa kena angkat tangan macam biasa lah. Doa angkat tangan macam biasa. Kenapa? Kerana musibahnya tu akan datang. Wahai Allah, ni tak kemarau ni, ya Allah, Engkau jauhkan aku daripada bencana kemarau. Contohnya, ini tak ada kelaparan, wahai Allah, Kau jauhkan aku daripada bencana, daripada musibah kelaparan. Itu doanya angkat tangan, sebab akan datang kalau berlaku. Kalau sekarang, ya Allah, Kau jauhkan aku daripada jangkitan coronavirus, ya Allah. Itu terbalik tangan. Dia dah berlaku dalam berlaku. Ini kalau kita faham doa bahasa Melayu dah. Kalau kita doa bahasa Melayu, kita dengar Pak Bilal ke Pak Imam doa kan, mohon jauhkan daripada apa jangkitan penyakit kan, dia sebut. Itu dah sekarang dah boleh, masanya di situ boleh diterbalikkan tangan. Kerana dalam hadis ini, dan dipetik daripada hadis ini apa? Aw liyarfa' bala wa qa'a bihi ja'ala dhahriha ilaiha. Dia kata bila kita doa untuk musibah ni yang telah menimpa, dalam keadaan menimpa, maka ja'ala wa qa'a, letaklah tangan, jadikanlah tangannya dhahri, belakang tangan tu, dia kata hadapkan ke langit, belakang yang hadap. Kalau musibahnya di sana belum kita lalui, kita mohon, ya Allah, jauhkan aku daripada kemiskinan. Kita tak miskin kan, jadi masih doa lagi. Tapi kalau sekarang dalam keadaan miskin, ya Allah, jauhkan aku dalam kemiskinan, kemelaratan, ya Allah, dalam apa-apa aku. Contohlah ni, bagi contoh. Maka di saat musibah itu ada daripada diri kita, dalam suasana kita, maka kita balikkan tangan. Okey, kalau tak kita mohon, kerana perkara akan datang tu belum lagi, iaitu halakan tapak tangan ke langit kalau doa biasa. Dan anda kan, kita kan faham sekarang ya, kalau doa kita minta bahasa Melayu, semua kena mohon ya tuan-tuan. Mohon, puan-puan kita mohon lah. Jangan dapat imam je mohon. Di rumah sembahyang sunat, sembahyang malam, mohon lah sekarang musibah ni, ya Allah, ini penyakit virus ni, corona ni, ya Allah, ambil lah, ya Allah.
Hilangkan ya Allah daripada dunia ni ya Allah. Mohonlah. Kalau tak hilang tu kehendak Allah lah. Mohon tu tanda kita harap kepada Allah. Tuan-tuan harap pada ubat tak berjaya lagi lah. Masih tak dapat menjadi-jadi lah. Sekarang ni bertahan. Mohon meraja pada Allah. Allah suka rupanya. Kita berharap pada Allah, lagi suka dia ya Allah. Allah suka dia tuan-tuan. Kita meraja pada Allah. Di ketika itu kalau pada saat ini mohon jauhkan daripada musibah yang ada ni. Terbalikkanlah tangan. Dibolehkan. Tak nak terbalik pun tak apa. Tak nak angkat tangan pun tak apa. Nak doa taruh tangannya. Tapi doa ya Allah. Ya Allah. Umat banyak salah ni ya Allah. Memang patut ya Allah kau turunkan musibah ni ya Allah. Tapi ya Allah keadaan banyak salah. Aku banyak salah. Semua banyak salah ni ya Allah. Banyak salah padamu ya Allah. Engkau ambillah musibah. Contohlah kita doa kan. Tak nak angkat tangan pun boleh juga. Tapi sebaik-baiknya angkatlah tangan ni. Tak nak doa. Minta. Mohon merayu. Tadah je lah tangan. Dia bukan berat sangat pun tangan angkat. Okay, tuan-tuan kasih di Allah Ta'ala musibah. Sekarang ni dalam keadaan wabak disebut kat sini. Kunut nazilah tu biasa Pak Imam kita pun dah baca lah insya-Allah. Banyak dia punya pemohon kat situ. Berikutnya, dan tidak disunatkan melakukan kunut nazilah dalam solat selain solat fardu. Tidak disunatkan melakukan kunut nazilah dalam solat selain daripada solat fardu. Walaupun solat itu dikira solat Idul Fitri ataupun solat Idul Adha dan solat yang dinazarkan. Yang kita kata ni, na'udzubillah, kita pun bernazar ni kalau sahabat saya ni yang telah dijangkit ini diberi sembuh oleh Allah, aku bernazar nak solat 20 rakaat. Dia pun itu nazar tu wajib tu. Solat tu wajib 20 rakaat. Maknanya 2 10 kali bagi salam. Solat nazar itu adakah dibolehkan untuk kita guna nazilah? Ya, kalau di sini katakan walaupun solat nazar, solat itu solat wajib, tapi dia tidak dituntut untuk buat kunut nazilah. Yang kita buat lepas sunat kita doa. Kita doa minta jauhkan daripada bala, disembuhkan daripada penyakit. Dan begitulah. Disunatkan mengangkat tangan sehingga bertentangan dengan kedua bahu. Jadi dalam doa kunut, ini lepas doa kunut masuk kunut nazilah pula. Di manakah nak letak tangan kita masa doa? Yang sopan lah, dikata yang sopan, angkat tangan sopan. Takkan kita letak di peras pusat ke, ataupun letak di bawah bahagian dada, ataupun di bawah pusat, ataupun tak nak angkat tangan. Pilihlah terpulanglah mana-mana. Tak nak angkat pun tak apalah, kerana malasnya, rasa penat angkat. Mungkin kunut nazilah tu sangat panjang tu. Wal ghala'i wal waba'i wal jami'an anwa'i, macam-macam lah, macam-macam anwa', macam-macam jenis penyakit lah. Itu semua tu dah boleh terbalik tu tangan seperti tu. Tuan-tuan ni, ialah di mana nak letak yang dianggap sopannya lah begitu masa doa. Ya, bukan kunut nazilah aja, bukan doa kunut saja. Doa kita sorang-sorang. Kita tawajuhkan kita kepada Allah Ta'ala, harapan kita penuh. Yang mana nak letak tangan, iaitu dikatakan adalah bagus kedua tangan itu bertentangan dengan kedua bahu. Jadi antara selaras tangan di bahu. Jadi tinggi tu. Jadi tinggilah. Bolehlah. Mana ni nak tinggi lagi pun boleh juga. Mana ni sampai tegak kan pun boleh, sampai turun. Sebab Nabi pun pernah berdoa ya, sampai dia punya jubah dia turun dan nampak ruang putih pada bawah ni. Ini dia pun ada disebut juga. Jadi kalau paras tentang dengan bahu ni dah kira sungguh-sungguh dah tu. Sama ada nak renggang ke rapat, tak kira rapat pun boleh, renggang pun boleh. Dia bagi saya dah, saya pilih apa yang dulu kita sebut, saya rapatkan tangan lah. Saya tak rapat lindih, tak dah saya rapatkan. Saya jumpakan saya punya benang-benang tangan, ruas-ruas tangan kita jumpakan. Kita tengok dah dalam doa tu, kita tengok tangan kita, insya-Allah tuan-tuan. Dia ada zuk, dia ada apa zuk tadi, ada rasa lain dia. Daripada delengger doa tapi melingas, tengok macam-macam kita tengok tu. Tak berapa syur lah. Doa tengok tangan sungguh-sungguh, jumpakan semua benang-benang tangan kita kanan dengan kiri, insya-Allah. Ada zuk dia, ada rasa dia. Nampak macam sungguh-sungguh berdoa. Nak nangis-nangislah doa. Tak boleh nangis, buat-buatlah nangis. Ya, letak tangan tadi disetentang dengan bahu. Nak renggang ke nak rapat, terpulang. Saya dah kata tadi, saya kata ni bukan benda ni bukan wajib. Kunut itu pun bukan wajib. Jadi angkat tangan tu bukan wajib. Nak angkat-angkat, bagaimana nak buat pun dah dianjurkan. Letaklah, dia kata bertentangan dengan kedua bahu. Sekalipun ketika membaca thana. Kalau thana tu dalam doa kunut tu,
Walaupun ini tak nak kata-kata ini puji bukan doa. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walid. Kan ada 5 rangkap sana tu. 5 rangkap tu kalimah puji lah, bukan doa. Itu pun tangan biarlah tetap. Pun memang kita buat macam itu. Doa kunut memang kita sampai awal sampai akhir lah kita buat. Tapi tuan-tuan mungkin saya pernah sentuh yang lepas. Dia ketika bila kita nak turunkan tangan pula. Jangan turunkan tangan sampai tunggu imam sujud, taklah. Sebab kita dah habis doa, dah habis selawat ya. Barik wasallim Nabiyul Ummi wa ala alihi wa baraka wasallam, kita dah lah boleh turun tangan. Nak doa lagi pun kita dah tak doa kan. Tak payah kita tunggu imam dah sujud baru kita doa. Oh, ada lagi pun bawa tangan sampai ke sujud. Boleh jugalah kalau nak bawa, boleh juga. Bawa sampai sujud. Namun doanya dah tak ada, dah habis tadi dah. Doa kunutnya telah selesai. Masa kita sampai penutup pada salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Nabiyul Ummi wa ala alihi wa baraka wasallam dah habis dah. Maka dah boleh turun tangan. Tapi siapa yang nak stay tangan sampai dia pergi sujud, itu tutup pula. Tapi sebenarnya dah habis. Kita hari ni ambil sikit lagi. Dia masuk waktu dah. Ini jam ni betul. Kita dah betul azan dah. Tak tunggu 5 minit macam hari tu kan? Alhamdulillah. Azan nama. Boleh. Tambah sikit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berikutnya dikata di sini tentang angkat kedua bahu, tentang angkat kedua tangan bertentangan dengan kedua bahu, iaitu ketika membaca doa kunut keseluruhan lah pada kalimah puji pun terus angkat tangan. Dan tadi saya dah sebut sampai bila nak angkat tangan. Ya, seperti mana doa-doa yang lain begitu juga. Bukan saja kunut nazilah, bukan saja doa kunut. Angkat tangan daripada semana, begitulah. Letakkanlah dua tangan itu bertentangan dengan kedua bahu. Begitu. Begitu doa-doa yang lain juga. Dilakukan sedemikian kenapa? Ini juga kerana itibak. Kenapa disuruh angkat tangan begitu sekali? Diletakkan di antara bertentangan dengan dua bahu. Kenapa? Kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa letak tangan di antara dua bahu begitu, bertentangan dengan bahu. Jadi hari ini kalau kita nak beramal dalam mohon, Nabi pun merayu kepada Allah agak tinggi sikit tangannya. Tak ada lebih rendah mungkin begitu. Jadi hari ini ya, kalau kesungguhan itu dipandang daripada perbuatan tu. Sungguh macam mana mohon. Kayalah kalau hari ini kita doa, Pak Imam doa, kita setakat sebut amin pun kadang kita tak sebut. Jadi tapi mudah-mudahan dah ramai yang mengaminkan. Mudah-mudahan doa itu antara ramai-ramai itu, kalaupun ada 50 orang, mungkin 49 orang tak mustajab. Doa Pak Imam pun yang baca pun tak, rupanya ada seorang dekat situ yang Allah Ta'ala pilih doa dia yang diterima. Jadi kita satu Jumaat diterima semua begitu. Jadi tak rugilah kalau kita sebut ya betul Imam, betul ya, memang kita minta sama, betul ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah. Jadi bagaimana letak tangan sudah. Bagi kalimah-kalimah kunut nazilah pula dijelaskanlah tiada kalimah ataupun lafaz tertentu lah. Kalau kita boleh satu boleh berbahasa Arab, kita sebut dalam bahasa Arab. Bacalah apa doa saja. Tentang jauhkan daripada penyakit ke, jauhkan daripada wabak ke, yang daripada itu. Kalau kita boleh tahulah bahasa Arab, tak boleh jangan sebut bahasa Melayu. Maka kalau tak boleh juga kita bacalah doa kunut itu. Nak buat macam mana lagi? Kalau nak buat juga pun dibolehkan, tak jadi masalah di situ. Sebab itu ada minta sihat, minta hidayah, semua ada di situ terkumpul. Tak ada lafaz doa, tak ada doa-doa tertentu. Kita nak doa biasa, lepas sembahyang tak ada doa-doa tertentu. Mohonlah. Doa sekarang dalam masa ini doalah. Ikut sekarang ni kita doa apa yang kita perlu sekarang ni masa ni. Ramai-ramai dah. Tapi sayang sekarang ramai, tak ramai yang doa agaknya lah. Kena mohon ramai-ramai dah sekarang ni. Ini musibah ni. Nazilahnya dah turun dah. Nazil dah turun dah sekarang. Okay. Ia bergantung kepada peristiwa yang berlaku sekarang. Peristiwa apa? Kalau nazil, nak baca nazilah sekarang peristiwa kemarau, maka doanya mohon dijauhkan daripada kemarau yang panjang. Kalau dalam keadaan kelaparan, ya nazilahnya dalam Quran nazilah ya jauhkan daripada kelaparan, contoh begitu. Kalau sekarang daripada wabak, maka jauhkan daripada wabak. Kita agak-agak faham memang baca nak terbalik tangan disilakan. Memang dibolehkan pun. Okay. Lafaz itu disambung menyusuli lafaz kunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Umar. Boleh jadi sekarang kan ada orang dulu amal tu. Pak Imam dulu lepas kunut dia habis tu, sebelum solawat tu dia ada baca doa bala. Allahumma jahdil bala tu kan ada tu. Itu tuan dikasih di Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutlah daripada Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iza sasqa, dikatakan sini, tapi ini cerita tentang musibahnya apa? Istasqa, iaitu tentang untuk istisqa lah, minta hujan. Fa asyara bi dhahri kafahi ila sama. Apa fa asyara? Nabi bagi isyaratkan tangannya bi dhahri, di belakang tangan tu, belakang tapak tangan tu, jadi terbalik menghadap langit. Masa doa, masa sembahyang istisqa. Doa istisqa tu Nabi buat. Jadi kita buat kenapa? Kena itibak. Kena buat kenapa tangan terbalik? Kena ikut Nabi. Jangan kata tak ada. Nabi pun ada buat juga. Ini hadisnya Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa, bila dia sembahyang istisqa, fa asyara bi dhahri kafai ila sama, maka dia akan terbelikkan belakang tangan itu akan naik ke arah langit. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentang musibah. Mungkin tuan-tuan ini juga sebagai satu fitnah dajjal, fitnah kecil lah tuan-tuan. Kerana insya-Allah bila dipanggil oleh Allah Taala kita berjaga-jaga, kita tinggalkan kebesaran dunia seketika, kita pergi ke tempat membesarkan Allah. Tinggalkan seketika tempat membesarkan dunia. Dunia ni tinggalkan seketika. Kita ke mana? Kita membesarkan Allah. Tuan-tuan, insya-Allah Dajjal turun nanti, dia tunjuk hebat besar macam mana pun, kebesaran Allah ada dalam hati. Kita akan nafikan ini bukan. Kita akan nafikan. Kerana apa? Kerana di dunia ni kita jaga-jaga tentang kebesaran Allah. Di nanti ketika fitnah Dajjal turun, Allah jaga kebesaran dia pada kita. Allah jaga. Jadi kita tak terpedaya.
Ini tuan-tuan sampai Nabi pesan kepada kita. Ini penutup lah insya-Allah, tak panjang. An Abu Hurairah, daripada hadis Abu Hurairah tentang hari ini tuan-tuan datang berjamaah insya-Allah. Langkah-langkah kita esok, langkah maju kita menuju ke rumah-rumah Allah, langkah itu mengundur daripada fitnah Dajjal tuan-tuan. Hari ini kita tak berani nak langkah untuk tunjuk ke rumah Allah, membesarkan Allah. Kita takut besok langkah kita menuju kebesaran Dajjal. Fitnah dia gila kan, sampai dikatakan apa fitnah dia? Sampai dia akan merosakkan kita punya kewarasan akal. Waras akal kita tu rosak besok dia turun. Sebab itu tuan-tuan kasih di Allah Subhanahu Wa Taala, 1400 tahun dulu Nabi dah pernah cerita tentang Dajjal. Sahabat-sahabat punya takut tuan-tuan, dan Nabi pesan kepada kita daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini dah dengar kita ulang yang ini. Idza faragha ahadukum min tashahhudi akhir. Nabi kata, idza faragha, kalau kamu, idza apabila telah selesai, ahadukum salah seorang kamu, min tashahhudi, lepas baca tasyahud akhir, maknanya bila kamu telah baca tahiyatul akhir, jangan bagi salam. Sebab Nabi kata falyata'awwal, maka kamu kena mohon perlindungan. Falyata'awwal, mohon supaya dijauhkan. Wahai Allah, kau jauhkan. Auzubillah, aku berlindung, mohon perlindungan. Falyata'awwal billahi azza wajal, mohon perlindungan daripada Allah Taala azza wajalla. Min arba', daripada 4. Saya rasa semua dah hafaz. Kalau hari tak boleh bawa dalam sembahyang, selepas tahiyat bawa dalam, lepas sembahyang baca bahasa Melayu. Sungguh tuan-tuan, Nabi dah pesan awal-awal dah untuk elakkan fitnah ni. Nabi dah pesan dah supaya kita jangan terpengaruh dengan apa yang ada di sekeliling kita sekarang ni. Kita rasa ini penyakit ini macam kita rasa ini satu fitnah untuk hari ini, kita jauh-jauh. Sebenarnya Allah nak kita dekat, tapi kita makan jauh. Harap kita bukan pada Allah sekarang, pada makhluk, pada lain daripada Allah, ghairullah lah kita kata. Harap kita ghairullah, kita takut. Tuan-tuan melihat apa kata Nabi? Maka yaqul, maka semua kamu kena kata apabila lepas innaka hamidum majid, yang pertama Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Dalam hadis tu satu dia letak yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Wahai Allah, aku berlindung daripada-Mu ya Allah, daripada azab neraka Jahannam. Yang pertama Nabi letak besar, tinggi, tertinggi. Itu dalam hadis. Hadis lain mungkin dia susun, ada yang bawa jadi bawah. Ada lagi tentang fitnah perempuan, fitnah nisa semua sekali kan. Jadi dalam hadis ini daripada Abu Hurairah, Nabi kata, kalau kamu telah baca tahiyat akhir, maka kamu kena mohon perlindungan dari Allah 4 perkara. Apa dia? Min arba' itu yang pertama saya sebut tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Wahai Allah, aku mohon daripada-Mu ya Allah, kau jauhkan aku daripada neraka Jahannam. Yang kedua Nabi kata apa? Wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, kau jauhkan aku daripada azab kubur. Azab dahsyat. Sebab itu Nabi dah cakap, mana tahu dalam doa kita bertahun-tahun tu ada satu Allah terima. Semalam dia terima, besok dah tak terima. Maknanya telah diterima lah tu. Doa mustajab lepas tahiyatul akhir tu kan, itu mustajab. Sampai Nabi cadangkan begitulah tuan. Yang ketiga apa dia? Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Yang ketiga, dan berlindung pada Allah daripada fitnah kehidupan. Ini kita takut ni sekarang, kita di zaman-zaman fitnah kehidupan tuan. Sampai kita tak boleh menilai mana yang perlu didulukan, mana perlu dikendiankan. Mana manusia tak tahu sekarang, tak tahu nak nilai mana yang baik, mana yang buruk. Tuan-tuan, hari ini apa salahnya hari ini? Kita takut ni satu fitnah. Manusia ni tak boleh nilai ke bila azan, mana perlu didulukan, mana kendiankan. Contoh kan. Mana dulu? Okey, yang itu yang ketiga. Ya Allah, mohonlah wa min fitnatil mahya wal mamat. Jauhkan aku daripada Allah, aku berlindung kepada-Mu ya Allah daripada fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu daripada Abu Hurairah, wa a'udzubika min syarri, disebut, dan berlindung kepada Allah daripada keburukan. Apa keburukan ataupun kejahatan? Jahatnya itu sangat kan. Fitnah Masih Dajjal. Itu yang keempat. Wa a'udzubika min syarri fitnatil Masih Dajjal. Wa a'udzubika min syarri fitnatil Masih Dajjal. Kita tak boleh hafaz dalam bahasa Arab je. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil Masih Dajjal. Kita rasa kita tak hafal. Jangan sebab bahasa Melayu. Lepas bagi salam, lepas tahiyat ada masa depan, doalah di luar sembahyang.
Doa lah di saat-saat sembahyang sunat pun tak apalah. Nabi dah ajar tu. Lepas baca tahiyat akhir, dia tak khusus, dia tak kata khusus solat fardu saja, tak. Dia tak kata khusus solat fardu. Maknanya sembahyang mohon dah. Mahal, benda ni mahal sangat. 4 perkara ni mahal tuan. Kalau kita dah selamat daripada jahanam tuan, bermakna kita telah selamat daripada azab kubur tuan. Kalau kita selamat azab kubur tuan, bermakna kita selamat daripada fitnah dunia hidup, fitnah mati tuan. Kalau kita selamat fitnah mati tuan, kehidupan ni kita selamat fitnah, maknanya kita selamatlah fitnah dajjal. Turutan. Itu tuan dikasih di Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Muslim. Hadis sahih Muslim tuan. Amalkanlah. Tak dapat dalam sembahyang je, bawa dalam sembahyang. Kita dah hujung dah. Kita takut dia nak turun dah. Kalau turun dikatakan dalam kitab katakan, tuan-tuan, hilang kita punya kewarasan. Tuan-tuan, hilang waras kita. Kita dah waras dah. Dia turun bawa segunung makanan. Kita dah waras dah, bukan? Aku tahu. Kau tak berkuasa. Allah yang datangkan makanan, bukan kau. Ni bohong. Kita dah waras dah. Dia datangkan selautan air minuman dan kita dah waras dah. Kita kata bukan. Dia datangkan, dia belahkan langit, keluarkan hujan tuan. Kita dah waras, kita dah bekik. Dia keluarkan tumbuhan daripada bumi, kita dah waras kita. Tapi tuan-tuan, dia datangkan mak dengan bapak kita tuan. Mak bapak kita merayu kepada kita. Kesajalah ni mak ayah. Mak kita merayu tuan. Dengan itulah mak yang datang, macam aslinya mak itu. Waras kita hilang, macam gila kita nak fikir. Percayalah. Kau tak percaya ke dah turunkan hujan, tengok dah turunkan air, dah keluarkan air, dah buat makanan lagi dah buat minuman lagi. Kau nak siapa lagi kan tak? Tuan-tuan, hari ni kalau dekat dunia ni, kebesaran makhluk penuh dalam hati. Tuan-tuan, Dajjal turun, kebesaran dia pun ada dalam hati. Kalau hari ni kebesaran Allah ada dalam hati, kebesaran makhluk kita taruh tepi, Dajjal turun, tetap kebesaran Allah ada pada diri kita. Allah segala. Dan tuan-tuan, orang yang beriman, orang yang jaga amal dia, orang yang jaga amal soleh dia, taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah, jangan khawatir. Dajjal turun, kita akan kenal ini wajah Dajjal. Kenapa? Kerana di dahi dia kita akan nampak 3 kalimah, 3 huruf kafar. Semua tahulah itu. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari fitnah. Sekarang ni kita takut, ini fitnah kehidupan. Kita takut sekarang ni tuan-tuan. Ya Allah. Jadi Nabi azhar kita daripada Abu Hurairah tadi, saya ulang yang pertama apa? Mohonlah a'udzubika min adabi. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Wahai Allah, Kau jauhkan aku ya Allah daripada azab neraka jahannam. Yang kedua, a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, Kau jauhkan aku daripada azab kubur ya Allah. Yang ketiga apa dia? Wa a'udzubika min fitnatil mahya'i wal mamath. Dan Kau jauhkan aku ya Allah daripada fitnah kehidupan dan mati kita dalam fitnah. Dan yang keempat, yang kita kata ya Allah, inilah yang kita akan hadapi, semua kita akan hadapi. Wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah daripada jahatnya fitnah dajjal. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah selamatkan kita daripada segala-galanya keburukan yang akan datang kepada kita. Allah Ta'ala jauhkan. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada musibah yang Allah Ta'ala telah sediakan di sekeliling kita. Allah Ta'ala jauhkan. Mudah-mudahan kita doa sungguh-sungguh, jaga-jaga, sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, rayulah sungguh-sungguh. Allah Ta'ala sangat suka orang yang macam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan saya tuan-tuan dapat amalkan, insya-Allah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.